Tajuk yang saya pilih pada malam ini adalah UMNO ditalkinkan. Waalaikumsalam Lizawati. Salam Encik Fazli, teruskan sharing. Thank you Miza. Alhamdulillah, semoga perjuangan kita berhenti di sini. Perjuangan boleh berhenti ke? Kalau ikut tone, kalau dia kata tak boleh berhenti. Tapi tak apalah, kita bukannya nak apa, nak hina, nak maki sesiapa pun. Cuma saya nak sentuh selepas PRN. Selepas PRN semalam kita dah tahu keputusannya. Bigger loser adalah, pemenangnya adalah Zahid Hamidi dan juga UMNO. Kenapa saya kata bigger loser? Tak silap saya, daripada 108 kerusi yang UMNO bertanding di 6 negeri, mereka cuma mampu menang 19. Betapa sedihnya. Kalau ini kira zaman saya, mungkin ramai yang zaman saya yang 40-an ni, kita tahu UMNO ini adalah parti gergasi. Parti gergasi. Daripada saya celik mata, UMNO lah memimpin. Ketika itu Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir. UMNO lah memimpin kerajaan Malaysia dengan begitu hebat. Selepas Tun Dr. Mahathir, di situlah titik tolaknya kejatuhan sikit demi sedikit UMNO. Setelah Paklah pada tahun 2008 hilang 5 negeri, kemudian diikuti Najib, makin jadi kecil sehinggalah dinoktahkan oleh Najib pada 2018 UMNO buat julung kalinya dalam sejarah Malaysia. Parti yang memperjuangkan kemerdekaan Malaysia yang diasaskan pada 1946 berkubur, tumbang daripada tampuk pemerintahan negara. Selepas itu Najib, kita semua sedia maklum, naik turun mahkamah, akhirnya ke penjara. Gantilah dengan Zahid Hamidi. Sekarang ini lebih terkenal dengan Zahid K-pop. Saya tak tahulah, Papa Gomo selalu kata Zahid K-pop. Mungkin dengan wajah baru kot, Zahid K-pop. Naiknya Zahid K-pop ini, kita tengok pula PRU 15. Bagaimana daripada 50 kerusi lebih, PRU 14 hanya tinggal 26 kerusi. Inilah trend kejatuhan UMNO sikit demi sedikit. Dan semalam 6 keputusan Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang juga tidak memihak kepada Zahid K-pop dan juga UMNO. Yang paling memalukan adalah Terengganu. Apabila Terengganu mencatat sejarah dengan kosong. UMNO tewas semua kerusi di Terengganu. Begitu juga di Kelantan. Kemudian juga di Kedah tewas. Di Selangor lah adalah 2 kerusi sikit boleh menang, tapi mereka hebat di Negeri Sembilan ya. Tapi tak kisahlah, apa saja sekalipun 108 kerusi yang mereka bertanding hanyalah 19 kerusi. Itu satu keputusan yang amat memalukan bagi sebuah parti gergasi dulu. Kini mereka bukan lagi parti gergasi, tetapi sudah menjadi parti kerdil. Ada yang kata parti sampah, parti picisan yang terpaksa melukut di tepi gantang, terpaksa melukut di tepi Perikatan Nasional sebelum ini untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan, dan kini melukut di tepi gantang mengharap ihsan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kenapa yang saya kata UMNO sudah pun boleh ditalkinkan? Anda bayangkan seperti mana kata ahli majlis tertinggi UMNO sendiri, Hisham Jalil. Hisham Jalil kata kerana nak mengejar 500 undi untuk DAP, UMNO kehilangan 5,000 undi daripada orang Melayu.
Itu kata-kata dia cukup simbolik, ada yang tersirat, ada yang tersurat, tapi itulah kenyataannya. Apa yang dikatakan oleh Hisham Jalil itu ada asas dan ada faktanya. Bagi apa veteran-veteran UMNO pula mula menyerang seperti Idris Jusoh, mantan Menteri Besar Terengganu UMNO, dah mula meminta Zahid Hamidi letak jawatan. Ya, tapi anda semua, saya sendiri pun tahu Zahid Hamidi tidak mampu untuk melepaskan jawatan orang nombor 2 dalam kerajaan, jawatan Timbalan Perdana Menteri. Mustahil, tobat lahum dia takkan melepaskan jawatan itu. Kerana apa? Kerana seperti mana yang bagi komentar tadi, 47 pertuduhan beliau masih lagi di awang-awangan kerana pihak Peguam Negara masih belum pun membuat keputusan representasi untuk menggugurkan kes-kesnya 47 pertuduhan itu. Hebat bukan? 47 pertuduhan yang sudah pun diarah membela diri, dia nak gugurkan kes tersebut. Bayangkan kalau Zahid Hamidi meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO. Rasa-rasanya 47 pertuduhan itu akan digugurkan ataupun diteruskan. Saya rasa dan kita semua rasa dan kita semua yakin beliau akan mengalami nasib yang sama seperti Najib Razak. Kerana banyak daripada peguam kanan yang saya temui kata memang kes beliau itu memang cukup kuat untuk disabit. Wallahu alam, kita bukanlah di bidang guaman, tetapi itulah kenyataannya. Kepada Zahid Hamidi, seperti mana kerisauan pemimpin-pemimpin UMNO, rakyat Malaysia pun tertunggu-tunggu juga. Ada yang kata biarkan Zahid terus berkuasa di dalam UMNO, kekalkan Zahid sebagai Presiden UMNO, kekalkan Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana lebih mudah untuk kuburkan UMNO terus daripada pentas politik negara. Sekarang ada 26 kerusi. Tolak MCA apa semualah. Mereka nak kuburkan UMNO terus daripada pentas politik negara. Jadi saya pun yalah, setuju tak setuju pun kadang-kadang logiklah juga. Kekalkan dia lagi senang buat kerja untuk Perikatan Nasional menyapu bersih kerusi-kerusi UMNO itu sendiri. Apapun kepada kita semua, apa yang kita disajikan tuan-tuan dan puan-puan ya, apa yang kita disajikan, inilah politik kita sekarang ini. Pemimpin yang ada kuasa akan bermati-matian mempertahankan kuasanya. Dia tak peduli pun kau kalahlah 100 kerusi ke, kau kalah 50 kerusi ke, kau kalah 1000 kerusi ke, dia tak akan meletakkan jawatan. Tak seperti mana negara-negara demokrasi di Eropah, di Korea, di Jepun seumpamanya. Ada kes sikit je, cuit je, belum tuduh di mahkamah. Ada asas, baru kata polis nak siasat, mereka dah letak jawatan. Mereka dah meletakkan jawatan. Tetapi seperti Zahid dengan 47 pertuduhan diarah membela diri, kemudian diaitkan pula kekalahan yang memalukan, 108 bertanding hanya mampu menang 19. Bayangkan 80 berapa kalah 89 tak silap saya yang mereka kalah. Itu cukup memalukan sebagai sebuah parti yang dikatakan keramat sangat tu. Jadi pemimpin-pemimpin politik negara harus mempunyai jiwa besar. Dah kalah, rakyat dah tolak, rakyat dah tak mau, parti yang dipimpin pun kalah teruk. Letaklah jawatan. Cuba jadi berjiwa besar. Jadilah orang Melayu, pemimpin Melayu, presiden parti pula itu, jadilah berjiwa besar. Bukan kita minta apa. Bukan saja kepada UMNO saja, termasuklah parti-parti mana sekalipun.
Dan ramai rakyat kita ni, ramai rakyat Malaysia nak melihat wajah-wajah baru yang ditampilkan. Itu sebenarnya. Bila ada orang kata peratusan mengundi berkurangan, ya betul, saya tak nafikan. Rakan-rakan saya pun, iyalah, saya pun terpaksa bersetuju untuk tidak bersetuju. Mereka kata asyik-asyik muka tu puluhan tahun. Asyik-asyik muka tu puluhan tahun memegang tampuk kuasa di dalam parti masing-masing. Sampai bila? Apa jadi dengan orang yang pemimpin-pemimpin baru yang baru nak naik, yang di usia 20-an, 30-an, 40-an tak dapat tempat di dalam kedudukan parti masing-masing. Inilah bahananya. Bila tak nak lepas gila kuasa, gila kedudukan, gila jawatan. Okey? Itu pandangan saya tentang UMNO yang wajib ditalkinkan. Zahid Hamidi harus mengangkat bendera putih. Cukuplah, jangan duk sembang kencang seperti mana bukan main bersungguh-sungguh kononnya dapat menawan Terengganu. Itu satu kenyataan Zahid Hamidi yang masih terngial-ngial di telinga saya. Video itu pun saya tengok 2-3 kali ketika beliau berceramah di Terengganu. Confident maut punya dapat merampas Terengganu. Akhirnya kerajaan PAS Terengganu mencipta sejarah kosong tanpa pembangkang. Apa jadi dengan keyakinan tinggi Zahid Hamidi itu? Bagaimana dia gula-gulakan peruntukan untuk anak-anak muda, geng-geng motor di Terengganu. Begitu angkuh, dia kata bukan rasuah. Akhirnya rakyat Terengganu membuktikan mereka tak perlu UMNO lagi. Walaupun mereka mempunyai 2 calon bekas Menteri Besar Terengganu, 2 orang. Dua-dua orang bungkus. Cerita UMNO kita ketepikan. Kita balik pula kepada cerita Kelantan. Ini pandangan saya. Saya pun tak suruh anda semua bersetuju. Cuma saya melihat daripada satu negeri ke satu negeri. Kelantan dengan isu Nik Abduh tidak dicalonkan, dengan isu Nik Amar, Timbalan Menteri Besar, konon-kononnya ada krisis bersama dengan Menteri Besar dan Taqiyuddin Hassan. Kemudian Anwar Ibrahim dengan menjanjikan akan selesai masalah air di negeri Kelantan. Gula-gula yang cukup banyak ditaburkan di Kelantan. Namun rakyat Kelantan, walaupun peratusan undi rendah, kita perlu dan wajib menghormati tabib hormat kepada rakyat Kelantan. Masalah air ke, masalah bukan air ke, mereka tetap memilih parti PAS sebagai pemenang. Berapa 33-3 tak silap saya. Wallahu alam. Lebih kurang itulah di Kelantan. Maksudnya orang Kelantan ni dia tak kisah pun. Dia tak kisah engkau orang nak janji syurga dan bintang, engkau orang nak janji gula-gula, engkau orang nak bagi apa pun, dia orang tak peduli bagi, kerana rakyat Kelantan kata mereka di Kelantan 33-3, di Terengganu 32-0, dan di Kedah 33-3, 43-2 di Kelantan, dan juga 32-0 di Terengganu. Ya, betul 43. Sorry, confused. Jadi maksudnya orang Kelantan daripada zaman UMNO datangnya Pakatan Harapan, kemudian datang pula Perikatan Nasional, datangnya pula Anwar Ibrahim dalam Pakatan Harapan 2.0 bersama Barisan Nasional. Engkau orang janji pilah bulan dengan bintang sekalipun, rakyat Kelantan tidak termakan dengan janji-janji manis untuk menyelesaikan isu air. Nak selesaikan isu air itu tanggungjawab kerajaan pusat. Saya minta maaf, pilihan raya dah lepas, tetapi beberapa menteri Madani pergi berkempen di Kelantan mengatakan condemn kerajaan PAS di Kelantan kalau tak dapat selesaikan isu air. No, itu tanggungjawab kerajaan pusat. Kosnya berbelas bilion. Mana ada kerajaan negeri yang mampu menanggung
Even though kerajaan kaya macam Selangor pun tak mampu nak keluar kos yang begitu besar. Ini tanggungjawab kerajaan pusat untuk membantu menyelesaikannya. Jadi tak perlu memberi satu kau undi aku selesaikan masalah ini. Jadi rakyat Kelantan tak terbodoh dan tak termakan. Isu Nik Amarnya, Nik Abduhnya, Taqiyuddin Hassannya pun tidak memberi kesan langsung kepada rakyat Kelantan dan akhirnya 43-2 milik PAS. Tutup cerita 32-0 Terengganu bagaimana UMNO dimalukan. Tutup pula 43-2 di Kelantan bagaimana Anwar Ibrahim juga dimalukan. Kerana janji nak selesaikan masalah air pun ditolak oleh rakyat Kelantan. Kita balik pada satu lagi negeri, iaitu negeri PAS. Yang paling ada yang orang kata daripada 6 PRN ini, ada satu negeri iaitu Selangor merupakan ibu segala PRN daripada 6 itu. Tapi bagi saya melihat Kedah itu sebagai ibu segala PRN kali ini. Kerana apa? Sekampung, segerombolan pemimpin-pemimpin pusat turun berkempen siang malam menyerang Sanusi seorang. Sanusi seorang diserang habis-habisan oleh pelbagai menteri. REE-nya lah tak macam-macam isu dibangkitkan tentang empangannya. REE-nya tentang apa? Ketidakketulusannya tentang dana pembangunan. Semua itu ditangkis oleh seorang individu yang bernama Sanusi. Seorang. One man show. Anda mungkin bersetuju. Tak kira lah penyokong-penyokong Pakatan Harapan pun pilihan raya dah habis. Okey? Ini kita bercakap selepas dah habis. Kita semua bersetuju. Satu Malaysia bersetuju. Walaupun orang Sabah, orang Sarawak bersetuju. Di Kedah, one man show. Sanusi seorang saja ibarat panglima. Tak ada orang lain dah. Dia seorang yang diasak bertalu-talu. Dan saya sendiri pun berpandangan ketika itu, saya pergi 2 tempat di Kedah. Saya berpandangan, ini 50-50 ni di Kedah ni. Tengok wave yang dibawa, jentera-jentera pusat yang dibawa turun ke Kedah itu. Akhirnya rakyat Kedah pun kita kena memberi penghormatan yang balik daripada jauh, yang naik kapal terbang balik. Kerana penangan Sanusi Magno itu mematikan langkah yang paling mencuri tumpuan saya. Dan kita semua kena wajib bersetuju. Tak silap saya di hari kedua kempen PRN di Kedah, Sanusi sudah pun menyebut. Yang saya tengok video tu hari kedua kempen. Katanya sebelum kempen bermula, dia sebut 33-3. Ini dah jadi sifu dah ramalan tu. Okey, dia meramalkan Kedah di bawah pimpinannya mampu mencapai kemenangan 33 kerusi dan kalah 3 kerusi. Dan keputusan itu juga dinoktahkan oleh rakyat Kedah dengan 33-3. Hebat tak Sanusi ini? Hebat. Jadi pemimpin-pemimpin, janganlah kita kira parti. Okey? Saya pun bukannya ada parti pun. Pemimpin-pemimpin hebat sebegitu, kita perlu memberi penghormatan kerana keberanian dia. Yalah, kita nak cari pemimpin-pemimpin yang berani di zaman sekarang ini bukannya senang, bukannya susah. Kejap apa tu? Kekalkan apa ni? Kejap. Okey. Okey. Kita perlu menyokong pemimpin-pemimpin yang susah nak dapat. Very rare. Dalam politik Malaysia ni nak tengok pemimpin yang berani gila macam tu memang susah nak dapat sekarang ini. Tambahan pula orang muda lagi. Tak silap saya 45 kot umur dia. Muda lagi. Jauh lagi perjalanan dia. Bayangkan pemimpin-pemimpin begini. Kita wajib memberi penghormatan. Satu, di atas kerja kuat Sanusi Magno. Yang kedua, di atas kepimpinan beliau memimpin mentadbir kerajaan negeri Kedah. Dan yang ketiga, ramalan hebat beliau sebelum pilihan raya kata Kedah akan menyapu bersih 33-3 menjadi realiti dan dinoktahkan oleh rakyat Kedah.
Jadi kita tutup cerita 3 negeri PAS. Kedahnya 33-3, Kelantan 43-2 dan Terengganu 32-0. Kekalahan Pakatan Harapan Barisan Nasional cukup memalukan di 3 negeri PAS ini. Anda bersetuju, saya bersetuju, semua orang bersetuju. Kita berpijak di bumi nyata. Inilah akibat, inilah keputusan yang diterjemahkan oleh penduduk, pengundi dan rakyat 3 negeri tersebut. Mereka menang besar. Jangan siapa nafikan. Tak payahlah kita nak kelentong sana pusing sini, tak perlu. Memang mereka menang besar dan kita perlu dan wajib memberi penghormatan, terutamanya Terengganu. Catat sejarah, tak ada pembangkang langsung. Saya pun tak reti nak fikir macam manalah kerajaan itu di Dewan Undangan Negeri tak ada pembangkang. Okey, di Kelantan hanya 2 pembangkang dan di Kedah 3 pembangkang, 2 PKR, 1 DAP. Kita pergi ke Negeri Sembilan, negeri kecil. Tetapi di Negeri Sembilan saya juga terkejut. Tang betul, saya kata betul. Saya terkejut walaupun di negeri lain UMNO ibarat tidak bernyawa. Dah nazak yang perlu ditalkinkan. Tetapi di Negeri Sembilan UMNO nampak gagah. Yang betul, saya kata betul. UMNO nampak gagah di Negeri Sembilan. Kekuatan mereka hebat. Macam mana? Kejap saya nak tengok juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan 14 UMNO bertanding 17 UMNO bertanding, menang 14. Hebat. Ini kita perlu memberi pujian pula kepada Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO yang juga pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan, tak silap saya. Yang betul, kita kata betul. Mereka bertanding 17 kerusi, mampu mencapai kemenangan 14 kerusi. Di situ menunjukkan walaupun kita tak boleh nafikan Perikatan Nasional juga meningkatkan, mengurangkan sedikit majoriti di Negeri Sembilan, tetapi tak kisah. Yang betul, kita kena kata betul, UMNO nampaknya masih lagi bernafas di Negeri Sembilan. Kekuatan Pakatan Harapan kita tak perlu nafikan. Tak perlu kita nafikan di Negeri Sembilan. Kita balik ke Selangor. Selangor, ya, 34-22. Perikatan Nasional hanya kurang 7 kerusi untuk membentuk kerajaan. Kerana simple majority di Selangor adalah 29. Mereka dapat 22. Tak kisah, itu satu kejayaan yang cukup hebat. Sebelum ini PRU 14, tak silap saya 51 kerusi. 7. Daripada 56, 49 kerusi Pakatan Harapan menguasai Dewan Undangan Negeri Selangor. PRN yang ke-14 yang lalu. Kini jauh peningkatan demi peningkatan Perikatan Nasional. Excellent bagi saya walaupun tak berjaya membentuk kerajaan. Tetapi bayangkan daripada 7 pembangkang ketika PRN 14, kini 22 ahli Dewan Undangan Negeri daripada pembangkang, terutamanya Perikatan Nasional. Tetapi saya nak sentuh lebih sikit tentang Selangor ini. Cuma saya rasa agak risau. Minta maaf cakap siapa yang bersetuju, setuju, yang tak bersetuju saya minta ampun. Saya risau melihat komposisi di Selangor. Perikatan Nasional 22, 100%-nya Melayu. Pakatan Harapan Barisan Nasional 34 kerusi itu, Melayunya dikatakan hanya 16, tak silap saya, daripada 34. Hampir 19 kerusi, bukannya maksudnya majoriti wakil rakyat Pakatan Harapan Barisan Nasional bukan daripada orang Melayu. Ini yang kita risau. Kita risau kenapa 19 wakil rakyat yang bukan Melayu. Walaupun Menteri Besarnya Melayu, kita faham bagaimana Menteri Besar akan terkepit di kiri, di kanan, di depan, di belakang oleh wakil rakyat yang dominan yang bukan Melayu. Itu saya risau.
Tak nak sentuh lebih banyak, sekali kata 3R pula, resis lah dan sebagainya. Tapi itu fakta yang perlu kita fikir, yang perlu kita tengok. Tak sihat kerajaan negeri Selangor bagi saya kerana pembangkangnya 100% Melayu. 100%. Jadi kerajaan di Selangor bagi saya bukanlah kerajaan Melayu yang memimpin, kerana daripada 34 ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, Pakatan Harapan Barisan Nasional majoritinya bukan Melayu. Namun apa pun, menang tetap menang. Kita ucap tahniah kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional walaupun majoriti bukan Melayu dalam daripada 34 kerusi itu. Dan paling tahniah kepada Perikatan Nasional. Hebat, excellent. Tak menang pun tak apa, biasa. Kali ini sudah mencanak ke 22 kerusi. Percayalah kalau berlaku PRU 16, saya rasa Selangor wipe up. Perikatan Nasional kalau mampu mengekalkan keutuhan sehingga akan datang, saya yakin Selangor matter of time akan menawan negeri Selangor. Itu trendnya. Kalau menaik, dia akan menaik terus. Daripada 7 dah jadi 22. Jadi next PRU, next PRN, jangan terkejut, Perikatan Nasional pula menterbalikkan pula keputusan menjadi 2/3 di pihak Perikatan Nasional. Okey, tutup cerita Selangor. Kita pergi pula ke negeri saya, negeri kampung saya, iaitu Penang. Ini Penang seperti mana ramai yang menjangkakan, saya pun daripada awal menjangkakan takkan menang. Perikatan Nasional tidak mampu menggugat kekuatan DAP, bukannya Pakatan Harapan pun, PKR pun kalah teruk. Okey, amanah lagilah ke laut. Tetapi kekuatan DAP, Pakatan Harapan ini kekuatannya terletak di DAP. Janganlah siapa-siapa nak nafikan, tak payah twist and turn, benda tu fakta. 98% kemenangan dalam 6 PRN ini, DAP hanya kalah 1. Tolonglah faham, janganlah buat-buat tak faham. Okey, DAP menang semua 15 kerusi di Selangor. Fakta. 11 kerusi, semua 11 kerusi Negeri Sembilan. Fakta. 19 kerusi, 100% juga di Pulau Pinang. Fakta. Di Kedah bertanding 2, kalah 1. Hebat tak hebat kekuatan DAP ini. Jadi jangan duk sembang kata Pakatan Harapan boleh berdiri atas kaki sendiri tanpa DAP, pembohong. Kekuatan Pakatan Harapan hanyalah bergantung nyawa kepada DAP. Begitu jugalah di Pulau Pinang. Cerita dia kita pun saya dah cakap tadi, 19 kerusi yang bertanding, 19 sapu habis. 10 lagi dikongsi oleh Barisan Nasional, tak silap saya 2 kot. Kemudian ada lagi PKR bakinya. Tetapi Perikatan Nasional 11 kerusi. Wave yang dibawa Sanusi di sebelah di Kedah melarat sampai ke Pulau Pinang. Jangan kata wave Sanusi, gelombang Sanusi itu tidak meresap ke negeri Pulau Pinang. Okey, meresap. Dan yang paling kelakar sekali, anda pun juga, saya suka cakap fakta nah. Fakta lagi, kubu kuat Anwar Ibrahim dan keturunan dia, yang tu dah jadi macam macam gua musang lah kalau di Kelantan. Pengaruh Tengku Razali. Begitu jugalah di Matang Pauh, iaitu kubu kuat keluarga Anwar Ibrahim. Kalau PRU 15, mesej anak Melayu, orang Melayu yang sebagai majoriti di Matang Pauh menolak Nurul Izzah, anak Anwar Ibrahim,
kali ini PRN, 3 Dewan Undangan Negeri di dalam Permatang Pauh juga disapu 100%. Maksudnya Anwar Ibrahim, Yilek, Poci sudah habis, tak ada lagi dah. Disahkan. Kalau PRU 15 itu peringkat parlimen, Nurul Izzah anak Anwar Ibrahim ditolak oleh pengundi-pengundi Matang Pauh. Dan kali ini PRN, 3 Dewan Undangan Negeri di bawah parlimen Permatang Pauh pula tetap mereka membuktikan clear cut parlimen dan 3 DUN menolak Anwar Ibrahim. Jadi kita dah tahu dah, selepas ini Anwar Ibrahim kan sekarang ini wakil rakyat Tambun. Selepas ini mungkin pergi ke negeri, ke tempat lain pula, dia takkan berani lagi nak balik ke Permatang Pauh. Jadi itulah, di Pulau Pinang, ya memang sukar. Kerana komposisi Dewan Undangan Negeri itu di sebelah pulau majoritinya Cina, di sebelah seberang majoritinya Melayu. Di sebelah pulau ada juga kot, tak silap saya, di Parlimen Balik Pulau ada 3 DUN Melayu. Kemudian di sebelah seberang, total seat Melayu di Pulau Pinang kurang lebih plus minus lebih kurang 15 daripada 40 kerusi. Jadi kalau 15 daripada 40 kerusi, kalau Perikatan Nasional menyapu bersih ke 15 kerusi pun, masih lagi kita kena bergantung kepada gerakan, kerana gerakan terpaksa menyumbang bakinya untuk menjadikan 21 simple majority. Itu perlu ada 6 kerusi sumbangan daripada gerakan. Jadi kita dah tahu gerakan itu belum cukup matang lagi untuk nak menumbangkan DAP. Kerana DAP ni dia ibarat macam dulu kalau tuan-tuan yang pernah, yang usia macam saya ataupun yang lebih tua pada saya, dulu UMNO kalau bertanding dalam pilihan raya, orang kata letak songkok pun menang. Betul tak? Pernah dengar tak ayat tu? Calon UMNO ni letak songkok pun garanti menang. Dululah, dulu. We talking about dulu, tahun 80-an, 70-an. Begitu kuatnya UMNO dulu. Kini, DAP, macam tu lah. Letak letak chopstick pun menang. Tak payah letak calon. Janji roket, letak chopstick saja pun menang. Maksudnya itulah kekuatan DAP yang begitu meresap di dalam sanubari masyarakat Cina di Pulau Pinang. Untuk nak jatuhkan DAP di Pulau Pinang, saya tak tahu, saya orang Pulau Pinang, saya beranak pun dan membesar pun di kawasan Cina. Saya tak nampak jalan 5 tahun, 10 tahun, mungkin PRU 17, 18 nanti ikut, barulah kot mampu DAP ditumbangkan. Kerana kita tengok sendiri, Presiden Gerakan pun kalah di bayan lepas. Okey, ada kata unsur sabotaj daripada PAS dan sebagainya. Bagi saya bukan soal tu, soal gerakan itu sendiri masih belum cukup matang ataupun cukup masak untuk berdepan dengan ibarat kata pelari pecut Malaysia nak bertanding dengan Usain Bolt lah, macam tu lah jaraknya. Jadi itulah ceritanya, itu kesimpulannya yang saya nak bercakap. Itu dia 6 negeri. Saya ni bukannya pandai mana pun, cuma apa yang saya tengok, apa yang saya pergi, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, ini rumusan saya sendiri. Bagaimana UMNO dilanyak di Terengganu sampai tak ada pembangkang. Bagaimana Pakatan Harapan Barisan Nasional di Kelantan hanya 2 orang pembangkang. Di Kedah, pengaruh Sanusi menutup buku keangkuhan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Barisan Nasional. Di Selangor, kegagahan Menteri Besar Selangor yang begitu yakin akan mencapai 2/3 pun hanyut ditelan bumi. Dan di Pulau Pinang, peningkatan Perikatan Nasional kepada 11 kerusi. Dan juga di Negeri Sembilan juga ada sedikit peningkatan. Namun kejayaan daripada 6 pilihan raya negeri bagi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah Negeri Sembilan. Itu nampak mereka adalah kekuatan mereka.
Tapi di negeri lain bagi saya, itu semua kejayaan Perikatan Nasional. Kita perlu memberi pujian, perlu memberi tabik hormat. Wahai Anwar Ibrahim, 3 negeri Melayu, say no to Anwar, say no to Zahid. Nak marah-marah, itulah diterjemahkan oleh pengundi, penduduk, rakyat Terengganu, Kelantan dan Kedah. Say no to Anwar, say no to Zahid. Inilah keputusannya. Pembangkang yang ada 2 di Kelantan, 3 di Kedah, di Terengganu kosong. Jadi Ilham Center yang pro Pakatan Harapan membuat kaji selidik mengatakan 42% orang Melayu menyokong Anwar Ibrahim. Sebenarnya Anwar menyangkal. Anwar kata itu ada kecacatan. Dia kata lebih. Keputusan dah keluar Anwar, bukan 42%. Sebenarnya kurang dari 20% orang Melayu yang menyokong, yang memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi kepada Rafizi Ramli, Raja Formula, saya masih lagi bermain di telinga saya. Kononnya di Kedah boleh di Kelantan boleh menang sampai 18 kerusi di Kelantan. Di Kedah boleh menang 17 kerusi. Di Selangor pasti status quo 2/3 di Selangor, semuanya ke laut. Jadi rakyat Malaysia boleh gelaklah ramai-ramai dekat Rafizi. Formulanya semuanya ke laut, ke Parit, ke Jamban. Semuanya tak betul, merapu meraban. Ini fakta, bukan temberang. Anda yang penyokong PKR pun tahu perkara itu. Keyakinan melambung Raja Formula ini di Kedah 17 akan menang, di Kelantan 18, di Selangor 2/3 51 kerusi. Semuanya tidak menjadi kenyataan di negeri Selangor, Kedah dan juga Kelantan. Kemudian akhir kalam daripada saya, sebelum ini ada ramai mengatakan bulan 8 kerajaan pusat bakal bertukar tangan. Saya tak nak sentuh bab tu. Saya tak nak sentuh sama ada betul ataupun tidak. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tidak pun, saya tak nampak. UMNO, pemimpin UMNO. Kerana 2-3 orang ahli majlis tertinggi UMNO sudah pun secara terbuka meminta Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai Presiden UMNO. Jadi saya tak terkejut kalau UMNO bertindak menarik sokongan mereka keluar daripada Pakatan Harapan. Sekarang ini macam Kedah. Masa PRN, Sanusi one man show, berdepan dengan sekampung, segerombolan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan daripada pusat. Kini Zahid Hamidi pula keseorangan akan berdepan pula dengan ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Adakah dia mampu untuk drama lagi, kelentong lagi, auta lagi, menipu lagi, pembohong lagi kepada pemimpin-pemimpin MKT UMNO? Sama-sama kita tunggu dan lihat. Bagi saya, time up. Zahid sudah tidak lama lagi mampu bertahan di dalam UMNO. Bukan kata ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional, tetapi ahli majlis kerja tertinggi UMNO pun tidak akan memberi ruang, tidak akan memberi peluang kepada Zahid. Kerana ada Zahid, kalahlah UMNO. Ada Zahid, talkinlah UMNO pada PRU 16 nanti. Say hai, bye-bye. Kerana Zahid memang bapa pelingkup UMNO yang rakyat Malaysia takkan boleh terima. Pemimpin dengan 47 pertuduhan yang sudah pun diarah membela diri. Bukan baru nak bicara, dah diarahkan membela diri. Okey, siapa ni? Syarinas. Oh, Syarinas. Okey, Syarinas. Mana dia Syarinas tu? Baik, saya dah
Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oh, sudah. Assalamualaikum. Oi, hilang dah Puan Syarinas tu. Okey, tak apa. Puan Syarinas dah hilang. Norizah. Okey. Mana dia? Assalamualaikum. Hai, semua ni minum kopi. Assalamualaikum. Kenapa semua ni senyap sunyi ya? Okey, kejap. Amboi banyaknya pula. Okey, kejap. Sanusi apa ni? Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Surani. Oh, Surani. Ya, ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat, sihat. Ni saya Alhamdulillah. nak panggil nak panggil apa ni? Nak panggil puan ke, nak panggil kak ke, nak panggil adik ke? Ya, pagi puan tak apa sebab anak saya 3 dah. Oh, ya sama saya buat anak 3. Okey, apa puan Surani daripada mana puan? Daripada Kedah, Kuala Kedah. Oi, orang Kuala Kedah. Kak Ya, saya ya. duduk di Simpang Kuala. Oh, saya duduk Kuala Kedah. Kubu Kuat. Kuala Kedah. Yes. Macam mana pandangan Kak apa yang Kak tengok lah pengaruh Sanusi itu sendiri? Tak kira lah saya tak nak tanya Kak ni penyokong parti mana, penyokong siapa, tetapi saya nak tahu pandangan Kak sebagai orang Kuala Kedah duduk di sana, apa yang aura Sanusi itu sendiri. Kak? Oh, Pandangan Kak. saya sini memang orang Sanusi ni meletuplah sini memang. Ya, ya, ya. Tak apa yang dia Dengar boleh tak? sangat Dengar juga. tak? Apa yang dia hebat sangat juga. Apa? Tak tang mana yang orang Saya suka rasa sangat. dia hebat sebab dia saya rasa dia ni memang kita kata cakap depan-depan memang betul dia cakap tu dia sebab ada faktor dia cakap. Okey. Maksudnya dia bukanlah Saya kaki cakap pembohong. memang dia cakap benda yang betul semua. Maksudnya Betul macam tak saya cakap? Betul tak? ya, saya bersetujulah. Macam mana pemimpin-pemimpin apa pembangkang kata apa Sanusi ni kaki pembohong tu menipulah tu. Yang saya yang tengok ni depa lah kaki pembohong cakap pembohong orang tahu semua orang tengok. Yang tu saya setuju. Yang Betul tu saya tak? setuju. Betul Kak. Betul Kak. Apa nama dari segi okey saya nak tanya Kak kos sara hidup Kak ya. Boleh tak Kak? Masa saya pergi Aluk Start Boleh itu, tanya-tanya aja. masa saya pergi Aluk Start itu saya singgah jugalah Simpang Kola. Okey, saya tengok harga ikan, harga apa ikan temenung lah, macam-macam ikan tu. Pasal apa harga dia lebih murah daripada Kuala Lumpur? Pasal sini dekat laut, ke laut sendiri. Okey. Betul tak? Kuala Lumpur dia pusat bandar. Dia nak ambil ikan dia dari mana? Dari Mai Selangor ke macam mana? Saya tak tahu sebab saya pun tak tahu Kuala Lumpur. Oh ya ke? Yalah saya duduk sini juga. pun. Laut keliling juga di Selangor banyak. Kan? Tapi saya tengok di Kedah ni bukanlah saya nak kata Sanusi itu pandai ke, Sanusi itu hebat ke tak, tapi kebanyakan barang makan pun masih lagi murah kalau nak banding di luar pada KL, di Penang pun dah mahal dah barang-barang makan pun. Saya jual nasi lemak saya tahu. Saya jual nasi lemak RM1.5 lagi. Bili telur.
Oh, tu dia. Syoknya. Kak menjaga kat mana, Kak? Ha. Kok nyaga kat kawasan Kuala Kedah ni lah. Biasa-biasa je. Alhamdulillah. Ha. Ha. Okey, Kak. Apa Ya. kata-kata akhir, Kak? Saya nak panggil kawan lain pula. Tentang Okey. keputusan PN menang di Kedah 33-3. Saya rasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah lah. Memang apa Sanusi kekal lah dari Kedah ni. Saya minta kekal selama-selama lah. Sebab dia boleh takbir negeri Kedah dengan baik. Hmm. Saya rasa macam tu lah. Sebab saya pun tengok-tengok ni. Memang dia so saya nak cakap takkan semua saya rasa macam apa nak cakap tak. Tak apa, Kak. Kita faham. Walaupun Kak tak terkeluar nak cakap apa tu pun, kita faham aura Sanusi itu memang terbaik, memang berjiwa. Ya. Yang paling saya tahu, saya pun ada bertemu dengan Sanusi ketika Tun Dr. Mahathir jumpa Sanusi dekat rumah Tun Dr. Mahathir di Titi Gajah. Saya pun ada di situ sekali. Jadi memang saya tengok dia memang bersifat marhain. Dia memang bersifat marhain. Dia nampak dia tegas. Dia memang dia nampak orang kata dia look loud. Tapi dia look loud dia. Cara kami memang orang Kedah dia kasar sikit. Tapi dia tegas. Kan? Apa dia cakap semua betul dia cakap. Tunya orang puang walanon dia marah lah sebab dia cakap benda betul. Dia cakap benda betul. Dia dah bersuara. Macam rakyat dah bersuara lah. Kata tak boleh kot. Benda ni betul. Betul, saya bersetuju dengan Kak. Terima kasih, Kak. Nanti kita bersiaran lagi, Terima Kak. kasih. Saya pun terima kasih. Dan salam dekat orang Kuala Kedah semua, Kak Nah. Semoga Kak murah rezeki, jual nasi lemak besok melaku, meletup. Amin. Terima kasih. Okay, terima kasih Nah. Terima kasih, Kak. Okay. Baik, sama-sama. Okey, seterusnya. Baik. Okey, Kak. Kak tak keluar lagi ke, Kak? Okay, next seorang lagi saya nak bersembang. Ini ada nama macam Sanusi juga, saya nak tengok boleh tak Sanusi Kadir. Tengok. Abang ke adik ke tuan? Panggil abang je lah. Okey, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang daripada mana bang? Saya daripada Jerantut, Pahang. Jerantut, Pahang. Wah, jauh bang. Orang Pahang durian dah musim dah berbuah ke bang? Nampak gaya je begitulah. Tapi kita pakai buah telunjuk. Oh ya ke? Okey bang, saya nak tanya pandangan abang. Kita letak parti politik di tepi. Apa yang abang lihat keputusan 6 PRN yang keputusannya semalam tu bang? Satu benda yang memorandum abang boleh cakap rakyat. Sikit, bang? Tak dengar. Satu benda yang memorandum rakyat menghantar isyarat kepada pimpinan-pimpinan negara, termasuk keutamaan kepada UMNO dan PMX yang menolak kepimpinan bobrok yang bercakap bohong dan bercakap tidak jujur, tidak ikhlas. Itu isyarat yang rakyat hantar untuk dipahami oleh UMNO dan PH. Abang kuat sikit bang. Dia dah jadi jauh balik. Itu isyarat yang UMNO hantar untuk dipahami oleh UMNO dan PH. Okay. Jadi selain daripada abang tengok bila setiap kali pilihan raya parti politik mana pun samalah. Kita cakap terus terang betul tak bang
Semua Yap, parti sama, bila sampai musim pilihan raya, macam-macam gula-gula akan ditawarkan. betul. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, tawarkan kononnya air akan diselesaikan di Kelantan. Kenapa perkara-perkara itu tak mampu membeli jiwa pengundi, bang? Sebab mereka dah tahu bahawa kepimpinan hari ini dan yang telah lalu hanya bercakap tin kosong. Hmm. Uh, Momentum rakyat Kelantan daripada Kelantan sudah mendidik rakyat Malaysia untuk membuat penilaian kepada ahli-ahli politik yang mana siapa yang benar dan siapa yang kelentong. Senang cerita. Siapa yang benar, siapa yang kelentong. Sebab banyaknya kita boleh nampak kat sini, saya bukan nak up Sanusi tu. Saya ni ahli UMNO. Okey. Kebetulan nama sama. Saya pun banyak akaun tapi saya upkan nama saya ni pasal Sanusi dia tengah popular kan, saya tompang je lah. Sebagai rakyat Marhain tak ada masalah. Cuma dari segi kita tengoklah, kalau di mana-mana negeri pun kalau memohon tanah ni daripada mula kahwin sampai dah dapat cucu, belum tentu tanah itu lulus. Allahu Belum Akbar. tentu. Kalau lulus pun, you are my friend. You are my sampai crony. begitu, bang, You are my gang. Kalau dia bagi pun tanah yang tak tentu arah, bukit bukau, yang mana nak buat apa tanah bukit tu? Yang balaknya dah dirembat, dah dirogol. Tanah bukit yang dia punya taraf kecuraman dia macam mana nak sebut 60-70% bagi tanah macam tu. Jadi macam mana untuk tanah 1 ekar tapak rumah? Macam mana nak buat rumah dengan tanah macam tu? Macam mana kereta kenderaan nak naik? Mahu keluar rumah turun bukit terus masuk parit. Jadi okey, bang, saya nak tanya bang, sebagai ahli UMNO, katalah jika pilihan raya PRN yang semalam tu bang terlibat sama dengan negeri Pahang, adakah abang yakin UMNO mampu mempertahankan Pahang ataupun akan guyup sekali jatuh ke tangan PN? Guyup. Sebab rakyat dalam 8 bulan pemerintahan PMX, malah guna bahasa-bahasa yang kurang enak kan, kita bercakap secara profesional, walaupun saya taklah profesional sangat, orang kampung. Rakyat tengok kuasa beli sangat teruk, ekonomi sangat teruk. Bukan kita saja orang Melayu, Cina pun marah, boykot pun ada kat situ. So sangat terkesanlah dengan ekonomi sekarang, yang mana kuasa beli tu sangat sedikit dan nilai duit tu pun sangat sedikit. Kita pergi shopping untuk 2 orang anak masuk asrama, barang cuci je habis RM180. Apa benda yang beli ni sampai RM180? Betul. Barang cuci baju, barang mandi je, itu pun tak penuh, touch up. RM180 kita habis. Kita cakap memang kalau bahasa kampung dia siut dah, siut. Terima kasih bang kerana abang cakap fakta. Kita cakap fakta tentang Satu harga lagi, barang daripada Fazli. Perlis sampai ke Sabah. Semua bangsa terkesan, bukan kata Melayu saja. Semua bangsa terkesan di bawah kerajaan Madani ini. Dan Satu lagi Fazli, ya. satu lagi, Presiden nak buat pembersihan UMNO. Kalau ahli majlis tertinggi tidak alert dengan benda-benda macam ni, sebenarnya mereka kena putihkan Presiden UMNO. Putihkan Presiden UMNO, bersihkan Presiden UMNO, baru rakyat akan menyokong UMNO, Parti Keramat. Kalau mereka tidak bersihkan UMNO itu dari Presiden yang menggunakan kuasa sewenang-wenangnya, maka kalau dia buat pemutihan kepada TikTokers, seluruh ahli jentera UMNO, memang UMNO PRU 16 besok memang boleh kata guyup lah, guyup. Saya nak tanya abang soalan terakhir pada abang. Sebagai ahli UMNO, okey?
abang perlu atau tidak Zahid Hamidi meletakkan jawatan beliau sebagai Presiden UMNO? Of course, kalau saya duduk kat tempat dia, saya tak akan letak jawatan. Betul tak bang? Betul, saya setuju. Abang cakap jujur, betul. Saya tak akan letak jawatan. Tapi pasal saya ada air muka, saya ada maruah. Kalau saya jalan betul, saya letak jawatan. Tapi saya tahu saya jalan tempang. Macam Najib, jalan betul. Tapi dia gentleman, dia letak jawatan. Itu cerita dia. Jadi kesempatan daripada sini 1.2k ni follower saya sikit minta dalam 1 minit host. Boleh? Okey, silakan bang. Mempromosikan diri saya. Silakan bang. Saya adalah saudagar herba berpusat di Jerantut, Pahang, yang mana saya akan berpindah ke Kuantan insya-Allah. Akan berpusat di sana dalam sedikit masa lagi. So siapa-siapa ada masalah kesihatan, nak tanya, nak refer, nak diskusi tentang kesihatan, boleh DM saya, follow saya. Sebab kita sekarang ni utamakan masalah rakyat, masalah kesihatan. Sebab kita barang yang baik, bukan nak overclaim, tetapi harga yang rakyat mampu milik. Sebab kita nak, pada mereka yang tak mampu, bagi tahu Pak Bib, saya tak mampu. Kita boleh bagi percuma, tak ada masalah. Sebab orang-orang besar dalam TikTokers ni, saya bagi je percuma. Sebab saya minta diorang tolong promote. Dalam masa yang sama, kalau masalah jantung, migrain, prostat, kahwin tak ada anak, nak perancang keluarga. Saya bersetuju. Saya nak abang DM saya dulu nombor telefon abang. Boleh. Saya pun teringin juga. Boleh host. Okey bang, saya ucap terima kasih banyak-banyak pada abang. Saya nak ambil rakan-rakan kita yang lain. Okey. Terima kasih. Saya paling suka sekali bila abang kata kalau pilihan raya berlaku di Pahang, Pahang pun akan wuyuk sekali kepada Perikatan Nasional. Terima kasih bang. Semoga abang dimurahkan rezeki dalam perniagaan abang nanti. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Siapa lagi Okeylah, saya nak ambil seorang Datuk Dr. Nasar. Boleh tak? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Datuk. Okey, siapa tadi yang kata tadi? Mana dia? Ainul tu tak ada pun. Yang mana satu Ainul? Yang mana satu? Tak ada pun. Okey, kepada Datuk Dr. Nasar tadi, kalau Datuk nak request balik, kita pun nak dengar juga kupasan daripada saya pun tak tahu dia medical ataupun PhD Jadi kepada Datuk Dr. Nasar tu, kita pun nak golongan profesional punya pandangan. Apapun seperti mana yang dikatakan oleh Kak di Kuala Kedah tadi, pengaruh Sanusi bukan datang bermusim untuk pilihan raya saja. Memang rakyat Kedah selama 3 tahun beliau memimpin Kedah, rakyat Kedah memang berpuas hati dengan kerja, perkhidmatan yang diberikan, kepimpinan yang dibawa oleh Sanusi. Begitu juga tadi daripada abang Sanusi juga, tetapi di Jerantut Pahang pula mengatakan walaupun dia ahli UMNO, kalau pilihan raya berlaku di negeri Pahang, dia percaya negeri Pahang juga akan kalah dan jatuh di tangan Perikatan Nasional. Okey Datuk. Lagi sekali saya try Datuk. Assalamualaikum. Mana Datuk?
Datuk, Datuk, Datuk. Datuk pun hilang tu. Hilang lagi tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan diri, Puan. Ya, saya Nurizam dari Sungai Petani. Ui, orang Kedah lagi ke? Yalah, orang Kedah ni. Ramai sungguh orang Kedah. Sungai Petani tang mana? Sungai Petani, saya dari Badar Perdana. Oh, okey. Semua hari ni orang Kedah, perempuan semua orang Kedah. Okey, apa Puan Norizam? Saya nak tanya pandangan Puan kepimpinan Sanusi. Saya tak nak cakap pasal parti Puan Saya Ya. menghormati. Puan ni daripada parti mana-mana pun saya tetap menghormati. Cuma saya nak bercakap tentang kepimpinan Sanusi itu sendiri. Kenapa aura dia begitu kuat di bumi Kedah? Ya, saya tengok Sanusi ni memang terbaik. Menteri besar yang terbaik dari yang terbaik. Sebab sebelum ni, kalau tengok dari zaman BN pun, tengok tak ada pun nak ada perubahan macam mana, macam Sanusi. Sanusi cuba tengok dia cakap, dia buat. Macam mana orang hantam dia pun, dia ada balik fakta nak jawab. Sebab tu aura dia sangat-sangat. Sampaikan anak saya sendiri yang 18 tahun tu pun excited sangat PRN yang ni. Mengundi kali pertama? Ya, undi kali pertama. Memang terbaik Sanusi. Tapi sayanglah kan, saya nak cakap lah Sungai Petani. Selama PKR Sungai Petani lah nak katakan, tak ada perubahan pun. Macam tu jugalah. Betul. Sayanglah kan. Tapi saya nak tanya Kak Puan duduk di Sungai Petani, macam mana bakat Arang boleh kalah, Sidam boleh kalah ni? Sebabnya nak cakap pun tak pergi, orang kata kita resis. Sebab di sini, kebanyak majoriti tu Cina. Aura tu memang Cina. Saya tengok bakat Arang tu, peratusan pengundi Melayu tu lebih tinggi. 49%. Di Sidam 39%. Macam mana boleh kalah? Saya pun tak berapa nak faham tak. Tapi kalau kata dari segi bercakap dengan Cina ni, memang depa pun cakap macam ni lah. Apa-apa pun kami tetap pilih depa punya bangsa lah kan. Pakatan Harapan. Ya, depa sebenarnya depa bukan nak Pakatan Harapan. Jujur saya kata, saya bercakap dengan Cina sendiri lah kan. Depa dari masa saya duduk mengajar Dika lagi kan. Prinsipal saya cakap, dia DAP. Dia DAP. Tapi disebabkan di Kedah ni, di Sungai Petani ni, tak ada DAP. Jadi, orang kena pilih lah apa tu yang calon Cina yang bukan dari parti bukan dari parti Islam lah, macam PAS lah. Tapi takkan pilih lah. Macam tu. Okey Kak. Kita nak bagi ruang seorang sikit kawan-kawan kita semua ni. Saya nak kata-kata ucapan Kak kepada seluruh pengundi-pengundi anak Kedah yang balik mai jauh ni. Ucapan terima kasih yang tak amat tak terhingga untuk semua anak rantau yang support Menteri Besar kita. Semasa dengar anak perantau kembali tu, rasa macam sedih-sedih, sayu sangat. Terima kasih untuk semua perantau anak Kedah. Sama-sama terima kasih juga pada Puan Norizam. Semoga murah rezeki. Amin. Dan sihat tubuh badan. Okey Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Saya mengucapkan apa nama? Okeylah ini yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Puan? Daripada kenalkan diri Puan.
Khabar baik, akak dari Terengganu, Besut Terengganu. Oh, daripada Besut Terengganu. Okey Kak, Ya, seronok saya hari ni. Sentuhan semua tepat. Orang Kedah lah, ni Terengganu pula. Kak tengok di Terengganu Kak. Kak pun mengundi di Terengganu. Kenapa Terengganu langsung orang Terengganu, pengundi Terengganu tak bagi peluang pada pembangkang? Kenapa Kak? okey. Assalamualaikum. Okey, sebagai rakyat negeri Terengganu, salah satu anak perantau yang balik ke Terengganu. Hmm? Okey. Dari cara pentadbiran Dr. Sam, kami Samsuri. memang berpuas hati. Ya, Hmm. Samsuri. Kami memang sebagai rakyat Terengganu memang berpuas hati dari dasar dia, dari cara kepimpinan dia. Lepas tu saya ni memang anak yang digolong dalam golongan yang susah dari rumah PPRT. Okey. Kami dari zaman minta maaf. Kami tak mohon tanah tak pernah dapat. Sehinggalah di bawah pentadbiran dia sebagai PAS, Menteri Besar. sebagai Menteri Besar, kami tiba tahun ini mak saya bagi berita, alhamdulillah kami dapat walaupun sebidang tanah, alhamdulillah untuk Menteri Besar Alhamdulillah. kami Terengganu. Selain daripada tu Kak, selain daripada kebijaksanaan beliau. Iya, selain daripada tu saya memang follow lah saya punya Menteri Besar Terengganu, dia akan buat ECRL. Tapi ECRL tu yang saya suka cara pentadbiran dia tu, dia tak akan bertumpu kawasan-kawasan bandar. Dia akan bertumpu buat satu lagi kawasan luar bandar untuk buat satu pembangunan baru. Lepas tu kami sebagai rakyat Terengganu akan boleh dapat memohon kawasan-kawasan tanah yang akan dibuka. Lagi loji-loji air yang terbaru. Contohnya di Kemaman kami ada buat satu loji gas. Memang dari cara pentadbiran dia telus. Lagi satu dari cara pembangunan projek-projek zaman dulu terbengkalai, dia hidupkan balik projek-projek tu menjadi satu aset untuk kami rakyat Terengganu boleh guna balik. Macam contoh saya di Besut, ada projek-projek yang terbengkalai, masih kami nampak projek tu mampu diguna oleh rakyat kami balik. Itu satu sumbangan yang paling besar. Walaupun dia kaliber dia nampak macam slow, tak banyak berucap macam Sanusi yang pantang, memang panglima perang lah total orang bagi tahu. Dia memang slow, smooth, tapi cara dia mentadbir tu memang dalam. Memang kami sebagai rakyat memang padu. Dan akak memang berpuas hati. Kami sapu 3-3 lawan 0. Memang puas hati. Betul. Saya nak tepuk tangan dekat orang Terengganu semua ni. Betul. Terima kasih buat anak-anak perantau. Ya, catat sejarah. Kami memang puas hati balik. Walaupun hasilnya kami tawan, betul-betul tawan. Terima kasih buat kami punya Menteri Besar yang berjiwa rakyat. Saya pun berbangga saya dapat jumpa dengan Menteri Besar Terengganu 2-3 kali ketika Menteri Besar Terengganu mengiringi Tuan Guru Haji Hadi bertemu dengan Tun Dr. Mahathir. Memang MB Terengganu ni dia tak banyak cakap tetapi orang yang bijak pandai. Inilah kelebihan yang ada kepada Menteri Besar Terengganu, Dr. Samsuri. Jadi Kak, saya nak Kak ucapkan kepada seluruh rakan-rakan Kak di Terengganu yang memberi kemenangan besar 32-0 3-3-0. Silakan Kak, bagi sikit ucapan Kak pada orang-orang Terengganu Kak. Okey, Assalamualaikum buat-buat anak-anak Terengganu, perantau lah dalam negeri ataupun luar negara yang sanggup balik. Terutama sekali yang jauh-jauh dari Jepun, dari China, dari Afrika yang lagi jauh datang. Sanggup pakoh untuk Dr. Samsuri kita sebagai Menteri Besar Terengganu. Terima kasih Kak ucapkan, semangat ni patut kita kekalkan. 5 tahun akan datang, insya-Allah kita bagi lagi kemenangan PAS untuk kali yang datang. Semangat ni patut kita ada pada anak-anak muda sekarang. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. banyak-banyak. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi Kak. Semoga Kak murah rezeki Kak. Assalamualaikum. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cukuplah. Saya pun bukannya kaki live 2-3 jam. Saya minta ampun, minta maaf banyak. Pada semua yang request tu, saya pun nak cakap pun tadi pun fikir-fikir nak sejam je, tapi pun dah terlebih dah ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon ampun dan maaf jikalau ada terkasar bahasa, mengguris hati dan perasaan anda semua yang menonton kupasan saya tentang 6 negeri pasca PRN. Apa pun saya ucap tahniah kepada PAS Terengganu, PAS Kelantan, Perikatan Nasional Terengganu, Kelantan dan juga Kedah. Begitu juga Perikatan Nasional di Selangor, Pulau Pinang yang meningkat kerusi. Begitu juga dengan Negeri Sembilan kena bekerja keras lagi di akan datang untuk mencatat kemenangan yang lebih membanggakan. Akhir kalam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.